Selamat petang murid-murid. So hari ini kita akan belajar peraturan dan undang-undang murid-murid. Peraturan dan undang-undang badminton. So sekarang saya akan bagi pengerusi kita untuk mengakhirkan PowerPoint slide kita untuk menerangkan peraturan dan undang-undang kepada para murid. Okey. Sila. Okay, terima kasih kepada guru penasihat Cikgu Tan. Dan sekarang saya selaku pengerusi Kelab Badminton akan menjelaskan undang-undang asas badminton. Okey, pertama sekali, permainan badminton memerlukan gelanggang, raket dan bulu tangkis. Jadi, badminton boleh dimainkan dengan 2 atau 4 orang pemain. Semua lapisan peringkat umur sama ada lelaki atau perempuan boleh bermain badminton. Terdapat acara berpasukan dan individu badminton. Dalam acara individu iaitu perseorangan lelaki dan wanita, beregu lelaki dan wanita serta beregu campuran. Okey, di sini saya nak tambah sedikit tentang pertandingan. Kita ada 3 pertandingan iaitu Piala Thomas untuk lelaki, Piala Uber untuk perempuan dan Piala Sudirman untuk acara berpasukan, dan biasanya dia akan guna pusingan kalah mati untuk menentukan juara. Dan pusingan ini digunakan pada setiap satu peringkat, dan pasukan yang pertama yang berjaya memenangi 3 perlawanan akan pergi pusingan yang berikutnya. Dan tentang pusingan kalah mati akan diterangkan di selebihnya di belakang. So ke slide kedua. Jadi sekarang, bolehkah saya meminta saudari Lo untuk menyebut atau menjelaskan slide PPT ini? Lo? Boleh. Selamat sejahtera cikgu. Okey, bagi memulakan permainan ini, permainan badminton, okey, undian dibuat terlebih dahulu dan bulu tangkis ataupun siling boleh digunakan dalam undian. Lepas tu bagi pemenang boleh memilihkan untuk memulakan servis, menerima servis atau memilihkan petak gelanggang. Akhir sekali, pihak yang kalah akan menerima pilihan yang berikut. Sambung lagi ke cikgu. Ya. Okey, bagi sistem pengiraan mata, sistem kiraan mata dalam permainan biasanya ialah 21 mata. Perbezaan 2 mata diperlukan untuk menang. Jika tidak, permainan diteruskan hingga 29. Permainan pasangan pertama mencapai mata 30 dikira sebagai pemenang. Dalam acara perseorangan ataupun acara bergu, jika permainan mendapatkan mata genap servis dilakukan di sebelah kanan gelanggang permainan dan sebaliknya. So di sini saya juga nak tambah sedikit iaitu perbezaan 2 maksudnya jika dua-dua orang dapat 20/20 akan meneruskan sampai 29/29. So dan siapa yang dapat 30 dahulu akan menjadi pemenang pusingan berikut. Dan slide seterusnya. Okey, jadi sekarang saya akan menjelaskan masa rehat semasa kita memainkan satu pertandingan badminton. Setelah mana-mana pemain atau pasangan telah mencapai mata 11 atau 11 mata, kita akan rehat selama 60 saat dan rehat antara satu permainan dengan satu permainan adalah selama 2 minit. Okay. Next slide.
Okey, bagi kemahiran servis. Okey, bagaimana kita memainkan badminton dengan kemahiran servis? Pertama sekali, pemain yang membuat servis dan menerima servis tidak dibenarkan memijak garisan gelanggang. Kedua-dua bola kaki sentiasa menyentuh lantai, gelanggang dan dalam keadaan tetap. Bahagian gabus bulu tangkis perlu disentuh dahulu semasa kita membuat satu servis. Bulu tangkis mesti berada di bawah paras pinggang dan batang mesti menghala ke bawah semasa kita melakukan servis. Akhir sekali, servis akan dilaku setelah penerima telah bersedia. Okay, next slide. Okay, sekarang ini adalah salah satu jenis kemahiran servis, iaitu servis batau. Sekarang, bolehkah saya minta Ui untuk menjelaskan servis batau? Okey, cikgu. Okey. So, untuk servis batau, bulu tangkis disentuh oleh rakan sebelum penerima yang sepatutnya menerima servis. Dan bulu tangkis akan melepasi bawah jaring yang juga merupakan servis batal. So, seterusnya bulu tangkis jatuh di luar gelanggang servis dan melekat seketika di permukaan raket juga merupakan servis batal. Dan akhirnya bulu tangkis dipukul 2 kali berturut-turut dan tersangkut di jaring setelah melepasi jaring semasa membuat servis juga merupakan servis batal. Okey, sudah. So, servis batal merupakan kemahiran yang perlu setiap pemain untuk mengambil berat supaya mereka tidak menjalankan servis batal. So, next slide. Okey, sekarang bolehkah saya jemput Tan? Tan, boleh jelaskan servis semula tak? Okey. Servis semula diberikan sekiranya penerima belum bersedia dan tidak mencuba. Pembuat servis dan penerima melakukan kesalahan serentak. Bulu tangkis melekat di jaring selepas melepasi jaring semasa permainan. Gabus pada bulu tangkis tercabut. Pemain diganggu oleh jurulatih pihak lawan dan pengadil tidak dapat membuat keputusan. Sekarang saya akan menjelaskan larangan untuk pemain semasa kita memainkan satu permainan badminton. Pertama sekali, jangan sengaja melambat-lambatkan permainan. Kedua, jangan sengaja merosak atau mengubah suai bulu tangkis untuk menukar kelajuan. Yang ketiga, tidak memijak garis semasa membuat servis atau menyentuhi jaring atau pemain menyentuh papan iklan. Yang keempat, kita tidak boleh berkelakuan kasar. Yang kelima, jangan meninggalkan gelanggang tanpa kebenaran pengadil. Next slide. Sekarang saya akan jelaskan pengadil bagi satu pertandingan badminton. Iaitu kita akan mempunyai satu pengadil rasmi dan 3 orang pembantu pengadil. Okey, di 3 orang pembantu pengadil, saya akan terang sikit. Satu orang pembantu pengadil akan menjadi sebagai catat pungutan mata dan 2 orang lagi akan menjadi penjaga garisan kanan gelanggang dan penjaga garisan kiri gelanggang untuk membantu pengadil rasmi untuk setiap pusingan. Seterusnya. Sekarang saya akan jelaskan ukuran gelanggang. Jadi kawan-kawan boleh nampak tak gambar di kanan atas, di kanan bawah. Ini adalah satu gelanggang permainan badminton. Jadi bentuk gelanggang badminton ini berbentuk segi empat tepat dan berukuran 13.40 meter tangga 6.10 meter
Jadi lebar garisan adalah 40 mm. Tinggi jaring badminton ini adalah 1.55 meter di tiang dan 1.524 meter di tengah gelanggang. Jadi untuk perseorang dan beregu, kawasan garisan pendek dikira keluar atau out semasa kita melakukan servis. Dalam beregu, kawasan gelanggang adalah 6.10 meter, tangga 13.40 meter akan digunakan. Manakala bagi permainan atau beregu perseorangan adalah 5.18 meter, tangga 13.40 meter. Okay. Kawan-kawan, sekarang saya akan jelaskan peralatan bagi permainan badminton. Yang pertama sekali, kita yang selalu gunakan raket. Kita perlu menggunakan raket dan bulu tangkis untuk memainkan badminton. Ini adalah peralatan yang asas. Okay. Seterusnya adalah pakaian sukan badminton. Apakah pakaian yang hendak kita dipakai di badan kita semasa kita melakukan sukan badminton? Iaitu pakaian stocking, pakaian sukan dan kasut sukan. Jadi seterusnya adalah pengelolaan kejohanan atau sistem pertandingan badminton. Bagi pertandingan kalah mati, jarak ini adalah paling mudah dan ringkas untuk dikelolakan. Pemenang akan terus bertanding manakala yang kalah akan tersingkir. Sistem ini sangat sesuai dalam mengelolakan pertandingan yang terdapat banyak penyertaan tetapi kekurangan masa, sumber kewangan, tempat, kemudahan, peralatan dan sumber manusia. Sumber ini bukan sahaja cara yang terbaik untuk mengukur keupayaan sesuatu pasukan atau peserta. Okay. Kelebihan kelolaan ini adalah boleh dijalankan atau pertandingan ini boleh dijalankan dalam masa yang singkat dan pertandingan ini cepat. Kita akan dapat satu pemenang dan pertandingan ini boleh dijalankan dengan peralatan yang terhad. Akhir sekali adalah pertandingan ini adalah senonoh untuk ditonton dan disertai oleh ramai. Apakah kelemahan pertandingan macam ni? Okey, pasukan yang menjadi jahat boleh jadi bukan yang benar-benar terbaik. Yang kedua, separuh daripada pasukan akan terkeluar selepas pusingan pertama. Yang terakhir, kemungkinan ada antara pemain dari pasukan yang kalah langsung tiada peluang untuk bermain. Okay, so untuk pertandingan kalah mati akan biasa digunakan dalam kebanyakan pertandingan, tetapi dia tidak boleh memastikan pemenang itu ialah pasukan yang terbaik dalam kalangan peserta-peserta yang ramai, tetapi dia juga mempunyai kelebihannya iaitu dia tidak memerlukan masa yang banyak untuk seluruh pertandingan, dan kita akan tengok seterusnya ialah pertandingan liga. Silakan. Okey, bolehkah saya jumpa Lo sekali lagi untuk memperjelaskan pertandingan liga? Boleh. Bagi pertandingan liga ini merupakan satu-satunya pertandingan yang sesuai dijalankan sekiranya pertandingan itu bertujuan untuk memilih pasukan yang terbaik. Okey, tetapi terdapat juga perkara-perkara yang perlu kita ambil perhati, terutamanya kepada masa yang mencukupi ataupun kewangan yang ada, bilangan pengadil dan akhir sekali ialah kemudahan dan peralatan yang ada. Bagi pertandingan liga ini boleh dijalankan dalam Liga 1 pusingan dan Liga berkumpulan. So ini merupakan carta keputusan pertandingan di mana setiap pasukan akan bertanding dengan pasukan yang lain dan memastikan setiap pasukan berpeluang untuk bertanding dengan
pasukan-pasukan yang sedia ada dalam seluruh pertandingan. Okay. So di atas merupakan peraturan dan undang-undang badminton yang sedia ada kita belajar, dan sekarang kita akan pergi kepada kuis, iaitu kita akan ambil masa lebih kurang 20 minit dan saya akan serahkan ini kepada Oi sebagai naib pengerusi kelab badminton kita untuk melangsungkan kuis ini. Okey, cikgu. So, sekarang tolonglah untuk tekan link yang akan diberi di chat box untuk meneruskan kuis ini. So, sekiranya ada soalan boleh tulis di dekat chat box ini dan saya akan uruskan. Okay, so sekarang 3:30 kami mulakan kuis ini dan balik pada masa apa ya cikgu? 10 minit ya? Oh, so 15 minit. Okey, Akan 15 dibalik dalam 3:45. Okey cikgu. Okey, so ya boleh memula sekarang. Okey. Okey, cikgu. Cikgu, saya sudah siap. Okey, kita ada satu orang lagi. Cikgu, saya pun sudah siap. Okey, baik.
Okey, so sekarang saya menjemput Oi Han Feng sebagai naib pengerusi untuk memberikan kita tahu siapa merupakan pemenang hari ini. Oke, cikgu. So, kalau tengok di sini maka yang paling tinggi adalah Lo dan saya. Oke. Wow, yay. Wow. Yay. Sangat bagus. Ya. Hadir Sekian. cikgu, nak hadir. Okey, so hari ini itu saja daripada saya untuk kelab badminton kita. Terima kasih kepada semua untuk menjawab kuis dan mendengar ceramah peraturan dan undang-undang badminton. Sekian, terima kasih. Terima kasih Terima kasih, cikgu. cikgu. Terima kasih, Encik. Bye bye.